Alhamdulillah, syukur. Malam ini sampailah kita kepada pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-139. Dan malam ini juga kita akan menyentuh kitab Kimia As-Sa'adah, Kimia Kebahagiaan, satu lagi karya Imam Al-Ghazali yang akan kita sentuh bagi kali yang kedua sebagai penutup kepada pelajaran Risalah Qudsiyah. Risalah Qudsiyah yang ada dalam kitab Ihya ini. Jadi kata Ibnu Abbas, kata Abu Hurairah, dan juga kata Imam Ahmad bin Hanbal, bertukar-tukar fikiran tentang ilmu, sebahagian daripada malam lebih aku sukai daripada melakukan ibadah pada malam itu. Ini menunjukkan kelebihan ilmu. Kata Abu Darda pula, aku lebih suka mempelajari suatu masalah daripada mengerjakan solat sunat lah satu malam. Menunjukkan ulama-ulama terdahulu bagi mereka menuntut ilmu, memahami ilmu adalah lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah sunat. Jadi sebelum kita sambung pelajaran untuk malam ini, kalau tuan-tuan masih ingat dalam pelajaran yang lepas kita dah sentuh tentang mengenal diri. Jadi malam ini nak masuk bab yang kedua, mengenal Allah. Dalam kitab Kimia As-Sa'adah ini, Imam Ghazali kata formula untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, bukannya kebahagiaan palsu, kebahagiaan yang betul-betul bahagia. Untuk dapatkan kebahagiaan sejati, kita hendaklah melakukan 4 perkara. Yang pertama, mengenal diri. Yang kedua, mengenal Allah. Yang ketiga, mengenal dunia. Dan yang keempat, mengenal akhirat. Jadi dengan izin Allah, sekiranya kita kenal 4 perkara ni, barulah kita ni dapat mencapai kebahagiaan sejati. Kuliah yang lepas kita sempat cerita tentang mengenal diri. Jadi kita imbas serba sedikit cerita tentang mengenal diri ini. Pelajaran ataupun ilmu nak kenal diri, kenal Allah, kenal dunia, kenal akhirat ini, dia berada dalam pelajaran ilmu tasawuf yang bersangkutan dengan kerohanian, ilmu-ilmu kerohanian, ilmu-ilmu kesufian. Dia bersangkut dengan pelajaran yang tu lah. Dalam agama Islam ni dia ada banyak juzuk, banyak cabang-cabang ilmu dia. Tapi kalau kita cari pelajaran ini dalam juzuk-juzuk yang lain, dia tak jumpa. Ringkas cakap, ilmu-ilmu tadi yang 4 dia tadi, dia tidak dibincangkan dalam cabang agama yang lain. Macam ilmu fiqh ke, usul fiqh, mustalah hadis, cara-cara bacaan Al-Quran, ilmu tajwid, politik Islam, ilmu perang Islam, ilmu haraki, ilmu dakwah, sirah nabawiyah, ilmu bahasa Arab, ilmu tulisan khat, ilmu perubatan Islam, ilmu faraid, ilmu falak. Ringkas kata memang tak ada lah. Kalau ada pun disentuh sikit-sikit, bukan secara khusus. Jadi ilmu ini dia disentuh secara khusus, bahkan menjadi sukatan pelajaran dalam pelajaran tasawuf. Imbas kembali mengenal diri. Yang pertama, kunci untuk mengenal Allah ialah dengan mengenal diri. Nak kenal Allah, kena kenal diri dulu. Barulah kemudiannya mudah kita nak kenal Allah. Kalau terus-terus nak mengenal Allah, dia jadi sangat susah. Dia ada jalannya, ada tutorial dia. Melalui jalan dia, iaitu mengenal diri dulu, kemudian barulah mudah nak mengenal Allah. Yang kedua, segala tubuh badan kita ini bukannya zat Allah. Sungguh pun kita kata, sesiapa yang mengenal dirinya, nescaya mudahlah mengenal Tuhannya. Tapi bukan bermaksud tubuh badan kita ni adalah zat Allah. Segala kulit, segala tulang, segala bulu, segala urat, segala daging, darah, semualah, semua itu bukannya zat Allah. Baru-baru ini pun ada jumpa satu orang kawan apa, hari Sabtu. Hari Sabtu lepas. Kawan lama ni kita kata A lah. Dia bercerita dengan satu orang lagi kawan lama juga. Dua-dua ni memang kenal. A ni dia cerita tentang B. Dia kata kawan kita yang B tu, suatu hari dia tanya,
Dia tanya dekat aku, siapa dia? Allah Ta'ala. Yang kawan kita yang A ni, dia pun bab agama ni pun tak apa tahu juga. Dia kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Jawab kawan yang B ni, akulah Allah Ta'ala. Dia pergi cerita ke orang tu macam tu. Dia kata akulah Allah Ta'ala. Percaya tak aku Allah Ta'ala? Kita nak percaya macam mana kan? Dia kata angin pun tak boleh nampak, tiba-tiba Allah Ta'ala boleh nampak. Bila tak mau mengaku, dia bawa sabit. Dia kata tak mengaku, dia nak marah. Dia kata aku Allah Ta'ala, betul tak? Dia kata sabit aku report tak boleh. Dia setara itu. Dia nak mengaku dia tu Allah Ta'ala. Kalau tak mengaku, dia nak sabit. Nampak sangat Tuhan ni kan zalim. Siapa tak mau mengaku dia Tuhan, kira nak sabit. Tak tahulah pelajaran mana dia dapat. Tak tahulah sampai dia boleh mengaku kepada orang awam, orang biasa-biasa, bahkan yang tak apa tahu agama pun dia kata akulah Allah Ta'ala. Jadi bahayalah macam tu. Yang ketiga, yang paling hampir dengan diri kita, kata Imam Al-Ghazali, ialah diri kita sendirilah. Kita sendirilah yang paling dekat dengan diri kita. Kalau diri sendiri pun kita tak kenal, macam mana kita nak mengenal yang lain-lain, yang selain daripada diri kita? Jadi mula-mula kenal diri kita, diri sendiri dulu. Yang keempat, diri yang dimaksudkan itu bukanlah jasad kita, bukanlah zahiriah, lahiriah kita ni, bukanlah fizikal kita, macam bentuk muka, warna kulit, tubuh badan, segala urat, organ-organ, buah pinggang, paru-paru, jantung, daging, tulang, semua tu lah. Yang tu bukanlah diri yang dimaksudkan dalam pelajaran ini. Diri yang dimaksudkan itu ialah hati, iaitu qalbu, yang berkait rapat dengan roh kita. Itulah diri kita yang hakiki, diri kita yang sebenar. Diri kita yang betul-betul diri, yang tu lah, yang segala badan kita ni dia tempat tumpangan. Segala badan ni dia boleh hancur jadi debu, jadi tanah-tanah. Tapi diri kita yang asal tu dia tak boleh hancur. Dia hebat. Yang roh kita tu, dia ni kebal daripada kematian. Roh dia tak mati, dia tak hancur. Kalau kita bom macam mana, bom nuklear pun dia tak boleh terbelah. Tapi yang diri yang ni boleh hancur. Yang kelima, dalam diri kita ada 3 sifat. 3 sifat makhluk-makhluk yang diciptakan sebelum kita. Sebelum kita ni Allah ciptakan haiwan, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan syaitan. Kemudian barulah Allah ciptakan kita last kali lah, manusia. Di kita ni last, masuk dalam kita tu 3 sifat makhluk terdahulu daripada kita. Jadi dalam diri kita ni ada sifat haiwan ataupun sifat kebinatangan, ada sifat syaitan, dan ada sifat malaikat. Sifat malaikat ni yang bagus-bagus ni. Sifat syaitan ni dia kira nak buat jahat je. Dalam diri kita semua ada. Sifat haiwan ni dia kira nak puaskan nafsu. Nafsu makan, nafsu berjima, nafsu berhibur, nafsu berehat. Jadi ada 3 sifat. Dalam semua orang pun ada 3 sifat. Selepas jumpa kawan yang A tadi, dia cerita pasal kawan B. Lepas tu jumpa pula kawan yang C. Kawan lama juga ni, dah lama tak jumpa. Kawan C pun dia cerita tentang kawan seorang lagi, kawan D. Tanya kawan C ni, mana pergi kawan kita yang D tu? Dia kata D tu dia dah masuk Persatuan Penyamun. Ni nak cerita, saya nak bawa cerita ni, sebenarnya nak cerita macam mana kalau sifat haiwan dengan sifat syaitan tadi dia mengalahkan sifat malaikat. Jadi macam orang ni lah. Kita kawan kita yang D tu dia dah masuk Persatuan Penyamun. Kita ingatkan dia buat lawak je kan? Macam cerita Piramli dah pula ada Persatuan Penyamun. Rupa-rupanya betul. Dia masuk kumpulan pecah rumah. Dulu kumpulan pecah rumah ni dia sendiri-sendiri. Pakai 4-5 orang, jomlah kita pakai pecah rumah. Malam ni pecah sini, malam esok pecah tempat lain, 2-3 malam lepas tu pecah tempat lain. Mereka sendiri saja. Sekarang ni ada persatuan. Dia ada tokek besar dia, di bawah dia grup yang macam ni ada banyak. Ada banyak, dia ada payung besar dia. Mereka ni kira pecah rumah yang kerja. Bila dapat apa-apa hasil, dengan tokek ni dia akan bayar macam mana. Jadi yang untungnya duduk bawah tokek besar ni kita tak tahu siapa dia. Sekiranya mereka ni ditangkap, lawyer semua dah siap. Dah ada orang dah.
Jadi kumpulan macam rumah ni sekarang ni susah dah. Kita nak potong, nak berteras susah. Dia ada grup, memang besar grup dia, boleh masuk persatuan tu. Apa-apa jadi dia dah ada orang dalam ada, orang luar ada. Lawyer semua siap. Kalau kena tangkap. Dia masuk kumpulan persatuan penyamun. Macam mana dia boleh masuk persatuan macam tu? Sebab sifat haiwan dan sifat syaitan dia tu dah mengatasi sifat malaikat. Sebab itulah kita dengar sekarang pecah rumah ni merata-rata seluruh negara. Rupanya dia ada persatuan besar dia. Yang keenam, peribadi kita yang asli, yang asal ialah sifat malaikat. Masa kita di alam roh lagi pun Tuhan dah tanya, adakah aku ini roh kamu? Kita pun jawab, bahkan dah tentu dah. Kita memang taat sungguh-sungguh dah sifat kita yang asli. Lepas tu baru dia datang sifat haiwan, sifat syaitan. Sifat haiwan dengan sifat syaitan ni dia nak kalahkan sifat kita yang asli tadi, sifat malaikat tu.